ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tajuk kita pada hari ini bab yang ke-6. Bab yang ke-6 iaitu para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah dengan diberi wahyu yang mengandungi ajaran agama dan syariat. Wahyu untuk para Nabi adalah untuk diri mereka sendiri, adapun wahyu untuk para Rasul adalah untuk disampaikan kepada umatnya. Kesimpulannya, para Nabi ialah insan-insan yang dipilih Allah dengan diberi wahyu untuk diri mereka sendiri. Adapun para Rasul ialah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Itu beza di antara Nabi dan juga Rasul. Kedua-dua Nabi dan Rasul dikurniakan dengan wahyu. Cuma bezanya setiap Nabi, setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul, kerana ada yang diperintahkan untuk disampaikan dan ada yang diberikan wahyu untuk diri mereka sendiri. Jadi sebab itu sebagian ulama menyatakan bahawa wahyu yang pertama iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu disebut sebagai wahyu nubuwah, wahyu yang mengesahkan, wahyu yang pertama yang mengesahkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maksudnya resmi Nabi Muhammad dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Setelah itu turun wahyu yang berikutnya iaitu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad SAW, bangun, qum, bangun, fa'anzir, sampaikanlah amaran atau peringatan daripada Allah kepada manusia. Dan itu merupakan wahyu risalah, wahyu yang mengesahkan pelantikan Nabi sebagai Rasul, iaitu menyampaikan perutusan Allah kepada manusia sejagat. Setiap Rasul adalah Nabi, namun tidak semua, dan tidak semua Nabi menjadi Rasul. Ada di kalangan manusia dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi sahaja, dan ada yang dipilih untuk menjadi Nabi dan juga Rasul. Beriman dengan para Nabi dan Rasul adalah wajib. Orang yang tidak mempercayai Nabi dan Rasul adalah kufur. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul yakni Nabi Muhammad SAW beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semuanya. Jadi Allah Ta'ala sebut semuanya, yakni Rasul dan juga orang-orang yang beriman dengannya, semua mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya serta rasul-rasulnya. Kata mereka,
kami tidak membeza-bezakan seorang pun dari Rasul-Rasul Allah. Maknanya kami beriman dengan kesemua Rasul yang pernah diutuskan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami akan kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Jumlah Nabi dan Rasul yang diutuskan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa setiap umat ada Rasul yang diutuskan untuk mereka. Sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Rasul pada setiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut itu. Surah An-Nahl ayat 36. Jadi jelas daripada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menegaskan kepada kita bahwasanya setiap umat itu ada Rasul yang diutuskan untuk mereka, di mana setiap Rasul yang diutuskan akan mengajak manusia untuk menyembah Allah sahaja dan menjauhkan taghut. Taghut ini ialah kullu ma yu'badu min dunillah. Semua yang disembah selain daripada Allah maka masuk dalam pengertian taghut. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun. Sesungguhnya kami, yakni Allah, kami mengutuskan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, dengan membawa kebenaran, basyiran wa nadhira. Kami mengutuskan kamu sebagai pemberi ataupun pembawa khabar gembira, yakni rahman Allah dan syurga bagi orang yang beriman dan taat, wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi peringatan ataupun amaran, iaitu akan laknat Allah, azab Allah serta neraka Allah akan ditimpakan ke atas orang-orang yang kufur dan yang ingkar. Wa min ummatin, kemudian Allah menegaskan lagi, dan tidak ada suatu umat pun illa khala fiha nadhirun, melainkan ada padanya seorang pemberi ingatan, iaitulah Rasul. Dalam hadis ada diceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah ditanya, berapakah jumlah keseluruhan para nabi yang diutuskan Allah? Jawab baginda, 124,000 orang, dan para rasul dari kalangan mereka berjumlah 315 orang. Itu kata Nabi begitu. Dalam hadis bagaimana direkodkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, walaupun para muhaddisin dan menyatakan darjat hadis ini adalah dhaif. Para nabi dan rasul yang telah disebut nama mereka dalam Al-Quran ada 25 orang semuanya. Ada 25 orang. Iaitu jadi maknanya apa yang ditulis dalam Quran bukan kesemua nabi dan rasul. Sebahagian daripada nabi dan rasul, iaitu 25, kerana berdasarkan hadis tadi. Bahkan dalam ayat yang umum Allah Ta'ala menyebutkan semua umat, semua bangsa manusia diutuskan Rasul. Dan bagi bangsa manusia akhir zaman, Rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum baginda banyak Rasul yang diutuskan oleh Allah, kalau mengikut hadis 315. Namun yang ada dalam Quran
yang disebut nama mereka dalam Quran hanyalah 25 sahaja. Jadi menunjukkan bahawa jumlah Nabi dan Rasul atau bilangan Nabi dan Rasul yang disebut nama mereka dalam Quran itu adalah sebahagian daripada Nabi dan Rasul, iaitu Adam, Nuh, Idris, Saleh, Ibrahim, Hud, Lut, Yunus, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa dan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. 18 orang daripadanya disebut dalam ayat 83 hingga 86 dari surah Al-An'am, dan bakinya disebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, antaranya surah Hud, surah Al-A'raf, surah Al-Imran, surah Al-Anbiya dan juga surah Al-Fatah. Setiap orang Islam wajib mempercayai kesemua Nabi dan Rasul yang diutuskan Allah. Rasul-Rasul yang disebut nama-nama mereka dalam Al-Quran iaitu 25 Rasul, wajib mempercayainya satu persatu. Disebut dalam bahasa Arabnya dengan beriman secara tafsil, satu per satu. Adapun yang tadi disebut al-iman secara ijmali, secara ijmal, secara umum, secara keseluruhan, wajib kita beriman bahwasanya Allah mengutuskan rasul-rasul. Dan secara tafsir pula kita beriman dengan setiap rasul yang disebut nama mereka oleh Allah dalam Quran. Bila disebut nama Nuh, jadi kita beriman itu salah seorang daripada rasul yang diutuskan oleh Allah. Bila sebut Ibrahim alaihissalam, maka kita beriman Ibrahim merupakan salah seorang rasul yang diutuskan Allah kepada manusia. Firman Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepada kamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala sendiri pun menjelaskan kepada kita bahwasanya ada lagi rasul-rasul yang tidak diceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah manusia memerlukan rasul? Kenapa perlu Allah Ta'ala mengutuskan rasul kepada manusia? Sekalipun memiliki akal yang melebihkannya dari makhluk-makhluk yang lain, namun manusia tetap memerlukan rasul untuk memberi maklumat, mengajar dan membimbing mereka. Antara sebab-sebab perlunya manusia kepada rasul ialah yang pertama, untuk memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang sebenar. Itu yang pertama. Allah mengutuskan keperluan, Allah Ta'ala mengutuskan rasul kepada umat manusia ini, walaupun manusia sudah memiliki akal, kerana akal manusia dia terbatas, dia hanya boleh ataupun mampu menanggapi, memahami perkara-perkara yang bersifat hissiyat atau perkara-perkara yang berada dalam daerah tanggapan akal, iaitu logik, pengalaman indrawi. Itu tanggapan daerah-daerah kemampuan akal lah, dan mencerapkan, dipanggil mencerap perkara-perkara yang dapat dicapai oleh indrawi, oleh panca indera manusia, dan juga perkara-perkara yang bersifat dipanggil logik dan juga rasional. Itu sajalah.
kalau manusia menghayalkan pun dia menghayalkan perkara yang ada pengalaman indrawinya, tidak dapat pergi lebih jauh daripada itu. Jadi sudah tentu kalaulah dengan kemampuan akal sahaja, mungkin manusia hanya mampu membuat kesimpulan dengan akalnya bahwasanya alamnya ada pencipta. Sekadar itu sajalah. Tapi siapa sebenarnya pencipta itu? Apa sifat-sifatnya dan apa yang pencipta tu nak? Apa yang pencipta kita nak daripada kita? Dan apakah ada alam lain lagi selepas alam yang dapat dicerap oleh indrawi ni? Jadi manusia tak akan mampu untuk dijangkau oleh akal. Jadi sebab itu Allah Ta'ala mengutuskan Rasul untuk memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang sebenar. Fitrah manusia menyedari kewujudan Tuhan. Begitu juga akalnya menyedari kewujudan Tuhan. Namun dengan fitrah dan akal semata-mata, manusia tidak akan mampu untuk mengenali Tuhannya, siapakah Tuhan yang sebenarnya itu. Kerana hakikat ketuhanan berada di luar batasan akal dan panca indera mereka. Kerana itu Allah mengutuskan para Rasul dan mewahyukan kepada mereka bahawa Tuhan yang sebenar ialah Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutuskan sebelum kamu, wahai Muhammad, seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, yakni Allah. Oleh itu beribadahlah kamu kepadaku. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberitahu manusia kewujudan alam ghaib. Untuk memberitahu manusia kewujudan alam ghaib. Alam ghaib adalah alam yang berada di luar alam tabi'i manusia. Dipanggil dengan alam al-mulk. Alam al-mulk. Di alam ada dua alam, alam malakut. Alam ini merangkumi alam malaikat, alam jin dan alam selepas kehidupan dunia ini, iaitu alam akhirat. Panca indera dan akal manusia semata-mata tidak akan mampu untuk mencapai pengetahuan alam ghaib ini kerana kemampuannya terbatas pada alam tabi'i dan alam zahir sahaja. Itu kemampuan yang dapat dicerap oleh indrawi dan juga akal. Kerana itu manusia perlukan ilmu dari Allah untuk mengetahui alam ghaib. Alam yang hanya dapat diketahui kalau ada sumber lain, sumber perkhabaran dipanggil. Sebagai contoh, kalau kita berada di rumah, dalam rumah semata-mata, maka yang kita dapat tahu apa yang dapat dicapai oleh mata, telinga dan sebagainya lah. Tapi kalau ada orang datang bersembang dengan kita, walaupun kita duduk dalam rumah, tapi ada orang datang bersembang dengan kita, bila dia bersembang dengan kita, maka maklumat kita akan bertambah lah. Mana dia cerita kat kita tadi, dalam perjalanan tadi saya ternampak aksiden, aksiden. Jadi walaupun kita duduk di rumah saja, kita belum keluar daripada rumah, kita berpeluang untuk mengetahui apa yang berlaku dalam daerah 10 km. Kerana itu daerah yang dijangkau oleh kawan kita, akan dia berjalan melalui daerah itu. Jadi kita dapatlah mengetahui walaupun kita masih berada dalam rumah, belum keluar, kerana ilmu yang kita dapat ditambah sumber yang kedua, iaitu melalui al-khabar, melalui perkhabaran. Tapi tidak ada manusia yang dia berpeluang untuk berada di luar daripada dunia.
ya, atau berada di alam yang lain, berada di alam yang lain, ya. Jadi manusia memerlukan kepada sumber yang lebih luas, ya, supaya dia dapat mengetahui alam ghaib dan juga alam selepas dunia ini. Jadi sumber itu adalah daripada Tuhan sendiri. Sumber itu jadi melalui Allah Ta'ala, maka menyampaikan perkhabaran kepada manusia melalui wahyu dia panggil. Melalui wahyu, maka manusia berpeluang untuk mendapat perkhabaran dengan lebih luas, merangkumi alam ghaib dan juga merangkumi alam selepas alam duniawi ini, alam akhirat kita panggil. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita orang Islam ni sumber ilmu kita ni banyak. Sebab itu kita seharusnya menjadi lebih excellent lah, lebih hebat. Orang Barat, dia sumber ilmu dia hanyalah 2 atau 3. Kalau dulu mereka hanya menerima ilmu yang berdasarkan kepada uji kaji pengalaman, iaitu pemerhatian dipanggil indrawi, dan juga ilmu berdasarkan kepada akal, logik dan juga rasional. Tapi mutakhir ni mereka sudah pun menerima ilmu berdasarkan kepada pengalaman batin dipanggil, yang berdasarkan kepada, kalau Imam Ghazali dia kata indra yang ke-6, ilmu yang berdasarkan kepada indra yang ke-6. Kalau sebelum ni manusia hanya menerima 5 indra, tapi sekarang ni indra batin dipanggil. Orang Barat sudah menerima, dipanggil ilmu yang berdasarkan kepada pengalaman kerohanian dipanggil, ataupun disebut intuisi, ataupun ilmu berdasarkan kepada apa dipanggil perasaan dalaman, gerak hati ni panggil, ilmu berdasarkan gerak hati. Jadi 3 lah. Tapi kita orang Islam ada 4. Kita menggunakan indra, kita guna akal, kita guna hati pun kita guna, dan yang keempat bagi kita orang Islam yang paling kemuncak adalah wahyu. Jadi kita ada 4 semua yang sumber ilmu. Jadi seharusnya kita lebih sempurna dari segi maklumat, penguasaan, penghayatan dan sebagainya. Saluran untuk manusia mendapat ilmu. Alam ghaib, panca indera dan akal manusia semata-mata tidak akan mampu untuk mencapai pengetahuan alam ghaib ini, kerana kemampuannya terbatas pada alam tabi'i dan alam zahir sahaja. Kerana itu manusia perlukan ilmu dari Allah untuk mengetahui alam ghaib. Saluran untuk manusia mendapat ilmu dari Allah ialah melalui para rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa innahu mafatul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah jualah anak kunci pembendaharaan segala yang gaib. Tiada sesiapa mengetahuinya melainkan dia sahaja. Jadi tujuan anak kuncinya adalah untuk membuka pintu. Jadi pintu kepada banyak lagi ilmu-ilmu yang tidak dapat diketahui melalui akal dan panca indera manusia ini, maka kuncinya ada pada Allah. Jadi sebab itu kita perlu, orang Islam bila dia belajar, dia mengaji, dia tidak boleh bersandar kepada pengajian yang hanya bersifat dipanggil akli, menuntut ilmu melalui mata, telinga dan juga kefahaman. Sebaliknya dia kena tambah lagi, iaitu
dengan sentiasa berdoa memohon petunjuk Allah, yang minta ilmu daripada Allah. Dan sebab itu di antara doa Nabi SAW ialah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan dalam satu doa Nabi yang lain, Nabi memohon perlindungan daripada Allah daripada ilmu yang tidak beri manfaat. Ada kalanya kita sibuk dengan ilmu, tapi sebagian besar daripada ilmu yang kita pelajari itu tidak berguna, tak perlu mengaji pun. Tidak perlu mengaji pun. Orang dulu, sebagai contoh tuan-tuan sekalian, ini sebagai muhasabah untuk kita fikirkan bersama. Nabi SAW semasa hayat dia tidak menyibukkan para sahabat dengan ilmu yang pada hari ini sebahagian daripada ilmu itu orang hari ini suka mengaji. Di antaranya ilmu tentang dia panggil persoalan takdir. Apakah manusia ini terpaksa atau tidak terpaksa? Apakah manusia ini ada pilihan? Adapun adakah manusia ini makhurun mutlaqan keseluruhannya? Itu ilmu yang mana dibahaskan oleh Jabariyah, oleh Qadariyah. Apakah Quran ni makhluk ataupun tidak? Kalau tuan-tuan sekalian tengoklah hadis, tidak ada hadis yang membahaskan persoalan ini. Apakah Tuhan ini berada di langit ataupun di mana? Tidak dibahaskan oleh Quran hadis pun. Sebaliknya, yang Nabi tekankan sungguh-sungguh ialah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam Quran. Dan yang paling banyak sekali yang disebut dalam Quran ialah af'alullah, kejadian-kejadian Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Itu yang paling banyak disebut oleh Allah. Yang mana Allah Ta'ala suruh kita nazar, merenung, memerhati. Dan kemudiannya yang sangat-sangat ditekankan oleh Quran ialah setelah kamu mengenal Allah, kamu mesti menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Jadi sebab itu orang zaman dulu, para sahabat dulu, mereka tidak banyak berbahas, tidak banyak berbincang. Sebaliknya mereka banyak baca Quran dan tadabbur Quran. Mereka banyak beribadah kepada Allah Ta'ala, banyak semayang, banyak puasa, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi hikmah mereka ditakdirkan ummi. Nah, orang ummi ini dia tak tahu baca. Bila tak tahu membaca, maka mereka tak disibukkan dengan dipanggil persoalan-persoalan yang remeh-temeh yang dibahaskan. Karena kita perhatikan sebenarnya apa yang dibahaskan oleh kita dalam hatta ilmu kalam sendiri, sebenarnya itu yang disebut dunia sibuk oleh dipanggil masyarakat Kristian sibuk pada zaman tu. Pada zaman ketika Rasulullah menyebutkan sahabat-sahabat dengan mengenal Allah cara tarik Quran, hadis, dan juga beribadah kepada Allah. Pada zaman yang sama, orang Kristian dia sibuk dengan dipanggil perbahasan falsafah. Jadi bukan kita menghalang untuk mengaji falsafah dan juga ilmu kalam, tapi kena berhati-hati. Jangan kita sibuk dengan falsafah dan ilmu kalam itu sehingga menjadi kurang masa kita dengan Quran. Kita sudah tidak banyak lagi baca Quran, dan juga menjadi kurang masa kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita balik pada zaman sahabat, kita kena kembali mengkhatam Quran sekurang-kurangnya sebulan sekali. Kembali mengkhatam Quran sebulan sekali, dan kita kena kembali menjaga sembahyang berjamaah setiap waktu 5 waktu, dan juga menjaga rawatib sekurang-kurangnya 10 rakaat setiap hari, tapi seboleh-boleh 12 rakaat. Kerana hadis menyebutkan siapa melakukan menjaga 12 rakaat sembahyang sunat siang dan malam, iaitu rawatib 12 rakaat, Allah akan binakan untuknya sebuah rumah dalam syurga. Dan kita kena kembali tahajud malam, kembali untuk tahajud malam.
Dan ini memerlukan masa harian, dia panggil. Untuk tuan-tuan sekalian mengkhatam Quran sebulan sekali, tuan-tuan kena baca Quran 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam. Kemudian tuan-tuan kena untuk menjaga ibadat harian, ibadat sembahyang berjemaah 5 kali sehari, kemudian rawatib, kemudian sembahyang malam, duha. Jadi memerlukan masa. Setelah tuan-tuan berikan itu, baru tuan-tuan beri kepada falsafah dan juga ilmu kalam dan juga fiqh. Setelah itu barulah kehidupan tuan-tuan sekalian sama macam sahabat, dan kita tidak mensia-siakan masa yang berharga, mensia-siakan waktu kita yang berharga, melebihi dari di luar daripada aulawiyat, di luar daripada al-aulawiyat. Nah, itu dipanggil. Kalau tuan-tuan sekalian kaji Imam Syafi'i, imam-imam yang lain pun mereka begitu. Mereka belajar mengikut keutamaan. Tuan-tuan sekalian, tak penting manapun orang mengakui kita sebagai hebat, sebagai orang yang tahu itu ini dan sebagainya, itu bukan keutamaan kita. Keutamaan kita ialah bila kita menghadap Allah Ta'ala nanti. Bila kita menghadap Allah Ta'ala nanti, satu benda yang Allah Ta'ala ada istihal dalam Quran, bahasanya dia yang menjadi perhatian dia, iaitu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti, kata Allah, ialah hari yang mana tidak akan beri guna lagi harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang suci, hati yang bersih. Hati yang bersih secara umumnya, oleh kerana kita mengaji ini adalah mengaji akidah, jadi kita fokus kepada akidah. Hati yang bersih ada dua. Yang pertama, hati yang kenal Allah. Yang kedua, hati yang beribadah kepada Allah. Itu hati yang bersih. Hati yang bersih, yang pertama, hati yang kenal Allah. Kenal Allah bukan kenal sebagaimana kenal ahli falsafah dan juga kenal ahli kalam. Tidak. Kenal Allah dan sebagaimana yang Allah Ta'ala nak dalam Quran hadis dan nama-nama. Sebab itu Imam Al-Ghazali, kalau tuan-tuan sekalian, sebab itu anda sangat-sangat mensyurkan tuan-tuan sekalian mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin. Bacalah, kalau tak boleh khatam kitab Ihya penuh, khatam karya Imam Al-Ghazali, Al-Arba'in fi Usuluddin. Al-Arba'in fi Usuluddin itu adalah di antara kitab paling akhir, yang terakhir Imam Ghazali. Jadi itulah ilmu yang Imam Ghazali cuba cuba tuangkan dalam kitab dia, Khulasah. Dan maknanya inilah ilmu yang dia rasa yang perlu orang Islam semua tahu. Dan sebenarnya Al-Arba'in fi Usuluddin itu adalah kitab rentetan setelah Jawahirul Quran wa Duraruhu. Kita Imam Ghazali di akhir usianya dia menulis kitab Jawahir Quran, permata-permata Al-Quran. Mana dia menyimpulkan intipati Quran. Ada yang jawahir, ada yang durar. Dibawa dalam kitab Jawahir Quran Durar itu, mulak mukadimah, diceritakan kepada kita dalam Quran ni ada apa dalam Quran. Ada apa dalam Quran? Dia kata dalam Quran ini, dalam 6,000 ayat lebih itu, dia dipanggil ada 10 jenis ilmu, dan keseluruhan ada 10 jenis ilmu dipanggil, tapi hanya dalam 2 kategori. 10 jenis ilmu itu dihimpunkan pula kepada 2 kategori. Kategori yang pertama, ilmu-ilmu yang mengajar manusia siapa Allah, dipanggil ma'rifatullah. Dan grup yang kedua ialah ilmu yang mengajar manusia bagaimana untuk menempuh perjalanan kepada Allah. Dua tu saja. Dua tu saja ilmu secara khulasah Quran. Khulasah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Jadi ayat-ayat yang mengajar manusia mengenal Allah, dia himpunkan di bawah satu tajuk, iaitu Jawahirul Quran, permata-permata Al-Quran.
ayat-ayat permata. Dan ilmu yang mengajar manusia bagaimana untuk menempuh jalan kepada Allah, dia himpunkan dalam satu tajuk iaitu Durarul Quran, mutiara-mutiara Quran, mutiara-mutiara Al-Quranul Karim. Dan Imam Al-Ghazali dia menyimpulkan lagi, dia kata keseluruhannya bila diperinci ada 40 bab. 40 bab semua. Maka dia menulis pula kitab setelah kitab Jawahir dan Durar. Selesai kitab itu, Imam Ghazali kata kamu kena baca kitab dia yang berikutnya, iaitu 40 prinsip dalam agama. 40 prinsip agama yang disimpulkan daripada Al-Quran Al-Karim. Dan dalam Ihya Ulumuddin pun sama juga, 40 juga. 40 juga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan dan puan-puan menyibukkan diri dengan karya Imam Al-Ghazali ini, iaitu 40 prinsip agama, ataupun seboleh-bolehnya mula dulu dengan kitab Jawahirul Quran wa Duraruhu, ataupun kitab Jawahir saja lebih terkenal. Jadi tuan-tuan akan sibuk, akan berpeluang untuk mendalami 3 ilmu sekaligus. 3 ilmu sekaligus. Mana ilmu yang bergelumang, mana yang dipanggil apa, yang mana orang yang mencari hakikat dia bergelumang. Dalam apa ni, ada 3 dia panggil, ada 3 apa kita sebut, 3 ataupun 4 kelompok dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4, tapi mereka kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi penekanan yang tersendiri. Yang pertama, kelompok muhaddisin dipanggil. Jadi kelompok muhaddisin, mereka berusaha untuk mengenal Allah dan juga mengenal jalan menuju Allah melalui nas, dia panggil. Lain pada nas tak nak. Nas di mana? Quran hadis lah. Melalui nas. Akal pun sekadar untuk memahami nas. Tak nak lebih daripada tu. Ini kelompok dia panggil Imam Ahmad. Kelompok Imam Ahmad dan juga Salafus Salih yang dululah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah juga kelompok yang berusaha untuk mengenal Allah dan juga jalan menuju Allah. Di samping nas, mereka menggunakan kemampuan akal manusia. Jadi kemampuan akal manusia. Jadi mengenali Allah dan juga jalan menuju Allah dengan menggunakan 2 kekuatan wahyu, iaitu naqli dan juga kekuatan akal. Ini kelompok ahli falsafah Islam dan juga dipanggil al-mutakallimin, ulama-ulama kalam. Dan ulama-ulama kalam itu kita boleh anggap mereka sebagai ahli-ahli falsafah Islam lah. Iaitu Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, dan juga tokoh-tokoh dipanggil falsafah, walaupun agak kadang-kadang ada sebahagian Imam Ar-Razi kalau dari segi aliran Asy'ariyah lah. Kemudian Imam Ibn Rushd, itu ahli falsafah Islam. Adapun Al-Farabi, Al-Kindi dan sebagainya itu mereka lebih mirip kepada Mu'tazilah. Dan Ibn Sina pula, kemudian itu mereka lebih mirip kepada Syiah. Walaupun Ibn Sina dia tidaklah mengisytiharkan diri sebagai Syiah, tapi dia latar belakang kehidupan tu dia dekat dengan Syiah Ismailiyah. Tapi mereka ni ahli falsafah Islam. Tuan-tuan sekalian kena ingat sungguh-sungguh, jangan berlebihan sehingga kita menganggap mereka kufur dan sebagainya. Tidak. Kerana walaupun mereka menggunakan akal dan lari daripada Ahlussunnah wal Jamaah,
mereka tidak pernah menolak wahyu. Mereka tidak pernah menolak wahyu. Mereka tidak pernah menolak wahyu. Mereka berbeza dengan berbeza-beza sangat daripada Aristotle, Socrates, daripada ahli-ahli falsafah. Mana-mana ahli falsafah barat, mereka berbeza. Bukan, mereka tidak. Dan mereka walaupun tersasar daripada ahli sunnah wal jamaah, kalau kita nak katakan begitu, tapi mereka tidak pernah menolak Quran dan hadis, dan tidak pernah menolak wahyu. Cuma di sana ada kalam-kalam mereka, ungkapan-ungkapan mereka yang difahami berbeza oleh kita dan mereka, kerana istilah yang berbeza digunakan dalam kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah dengan lain. Yang ketiga, tadi kelompok ahli hadis menekankan nas dalam mengenal Allah dan juga dalam perjalanan menuju Allah. Kelompok yang kedua iaitu kelompok ahlun nazar wal fikri, iaitu kelompok ahli falsafah Islam ataupun kita sebut al-mutakallimin, iaitu mereka di samping nas, mereka menekankan juga hujah-hujah akal atau perenungan, ta'aqul dipanggil. Dan kelompok yang ketiga iaitu kelompok yang mana yang berusaha untuk mengenal Allah dan juga jalan menuju Allah. Tidak cukup dengan nas, tidak cukup dengan akal dan indrawi, tapi juga menggunakan pengalaman batin dipanggil, pengalaman rohani batin dipanggil, dan menggunakan dipanggil dalaman, penghayatan rohani. Ini dipanggil kelompok tasawuf sufi. Dan Imam Ghazali dia berada dalam kelompok yang ketiga ni, ataupun kita kata cuba menggabungkan ke semua sekali. Cuba menggabungkan ke semua sekali. Mana kita mengenal Allah dengan menggabungkan kekuatan, semua kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Wahyu, itu yang ranking yang pertama sekali. Yang kedua akal, rasional dan juga logik. Yang ketiganya adalah batin, hati dipanggil, dengan yang panggil perasaan dalaman kita. Man lam yazuk lam yadri, siapa yang tidak merasai tidak mengetahui. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali menekankan, kalau tuan-tuan sekalian tengok dalam Ihya Ulumuddin, setiap kupasan-kupasan dia itu, walaupun dikatakan dalam Ihya ni ada hadis-hadis dhaif bahkan maudhu' dan sebagainya, tapi kita kena akui bahasanya banyak juga dalam Ihya itu Quran, ayat Quran, dan juga hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Sekalipun kita kata kita ada hadis dhaif dan maudhu', dan telah ditasihkan, telah disemak oleh Imam Zaidi Al-Iraqi. Jadi kita bacalah bersama dengan takhrij itu di bawah itu, dan kita ketepikan. Dan hadis-hadis yang maudhu', hadis yang sahih, yang tidak sahih itu kita ketepikan. Dan banyak lagi dalam Ihya itu hadis yang ayat Quran. Jadi sebab itu tidak orang kata menghalang kita. Bahkan Imam Ibn Taymiyah sendiri dan juga imam-imam yang lain, mereka mengakui bahwasanya kitab Ihya Ulumuddin itu tidak ada kitab ganti. Tidak ada kitab ganti. Jadi kerana itu Imam Ibn Jauzi dia mengkritik Imam Al-Ghazali kerana dia hidup sezaman dengan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Jauzi, Imam Abdul Rahman Al-Jauzi. Dia berbeza dengan seorang lagi tokoh, iaitu Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, Imam Al-Jauziyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yakni Abdul Rahman Al-Jauzi. Jadi yang hidup sezaman dengan Imam Al-Ghazali itu ialah Imam Abdul Rahman Al-Jauzi. Dia kuat mengkritik Imam Al-Ghazali kerana Imam Al-Ghazali kata dia tidak berhati-hati dalam hadis. Tapi dia sendiri mengambil inisiatif untuk mengekalkan, menulis satu kitab, iaitu Minhaj Al-Qasidin, yang 90% kitab itu dia ambil daripada Ihya. 90% kitab itu dia ambil daripada Ihya Ulumuddin. Kerana dia sendiri merasakan bahawa dipanggil yang bermasalah itu adalah hadis dalam kitab Ihya itu. Yang lain-lain itu banyak yang tak bermasalah. Sebab tu dia menulis kitab itu dengan mencedok, mengambil daripada 90% daripada Ihya Ulumuddin. Kemudian datang Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi,
dia meringkaskan kitab Minhaj Al-Qasidin tadi ni dalam kitab dia Mukhtasar Minhajul Qasidin. Minhaj Al-Qasidin itu mukhtasar. Jadi tuan-tuan sekalian kena ingat bahasanya kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang dipelajari juga oleh ikhwanuna as-salafiyah, dipanggil golongan salafiyah, maknanya sahabat-sahabat kita adalah salafiyah. Kena ingat itu adalah daripada Ihya Ulumuddin. Itulah Ihya Ulumuddin, dan ada di kalangan kita yang mengaji bimbingan mukminin. Imam Al-Qasimi juga cenderung kepada salafiyah. Memang terkenal lah, dan pengarang kitab tafsir Mahasinut Ta'wil. Dia dalam bimbingan mukminin itu juga terang dia sebut di awal bahasanya itu juga ringkasan daripada Ihya Ulumuddin, Mau'izatul Mukminin. Dan Imam banyak sebenarnya ulama-ulama yang meringkaskan Ihya Ulumuddin. Syarhus Salikin Syarhus Salikin dalam kitab Jawi pun ringkasan Ihya Ulumuddin juga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan dan perempuan mengaji dalam Al-Arba'in, maka tuan-tuan telah berpeluang menikmati ketiga-tiga dipanggil pendekatan ni. Pendekatan nasi, pendekatan falsafah dan kalam, dan juga pendekatan sufi dalam mengenal Allah dan juga melalui jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu jadi 40 bab itu. 40 bab dalam Ihya Ulumuddin. Ada dalam tu bab akidah, ada bab fiqh, dan juga ada bab tasawuf. Ketiga-tiga tu dicantum. Jadi sebab itu insya-Allah selesai daripada bacaan kita ini, kalau insya-Allah ada Allah Ta'ala panjangkan umur dan ada masa lagi, mungkin kita akan baca, kita mengambil pengalaman untuk kita baca Ihya Ulumuddin. Sekurang-kurangnya yang pertama, bab yang pertama, iaitu bab ilmu. Bab ilmu, kalau kita mampu lagi, dan kalau kita baca kitab kita ini mungkin dalam 15 siri akan tamat. Tapi kalau kita nak baca Ihya Ulumuddin ni mungkin dalam 2 tahun. Duk mengambil masa 2 tahun lah kalau kita baca tiap-tiap hari sekalipun. Tapi insya-Allah maknanya kita akan melalui masa-masa yang berharga dalam hidup kita. Melalui masa-masa yang berharga dalam hidup kita, iaitu dengan kita membaca kitab-kitab yang berkualiti. Kitab-kitab yang berkualiti. Kalau kita tak baca kitab Ihya yang utama pun, kalau boleh kita baca kitab 40 asas dan dasar dalam agama pun dah memadai insya-Allah. Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ana baca di Musalla atau Surau Taman Jali 4 tahun. Seminggu sekali. Hanya berhenti cuti raya saja. Cuti raya saja di situ. Di Surau Imam. Dan alhamdulillah di kuliah subuh hari Sabtu, setiap pagi Sabtu memang di situ membaca karya-karya Imam Ghazali semua. Sejak daripada 12 tahun yang lalu lah, 12 tahun 14 tahun yang lalu kalau tak silap, 12 tahun yang lalu. Mula-mula kita baca di situ Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ringkasan Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Imam Ghazali sendiri yang meringkaskan. Itu lebih kurang 4 tahun lebih kurang. Kemudian setelah itu menyusul 40 Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 dasar dalam 40 bab, 40 dasar agama Imam Ghazali juga. Selesai dalam 4 tahun lebih juga, dalam 4 tahun. Dan sekarang ni sedang membaca kitab Jawahir Quran Imam Ghazali juga. Sepatutnya baca kitab Jawahir dulu, tapi terbalik sikit, baca kitab 40 dulu, kemudian baru Jawahir, baru dalam separuh kitab, baru dalam ayat-ayat Jawahir, ayat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah jadi kalau 4 tahun
seminggu sekali 4 tahun. Manakala kita baca macam kita baca ni tiap-tiap hari, ataupun hampir setiap hari, seminggu 3-4 kali kita baca, mungkin dalam setahun setengah begitu akan habis insya-Allah. Kemudian tuan-tuan sekalian, untuk menyampaikan agama yang benar, yang ketiga, tujuan Allah Ta'ala mengutuskan Rasul adalah untuk menyampaikan agama yang benar. Ilmu dan pengalaman manusia amat terbatas sifat dan penguasaannya. Dengan ilmu dan pengalaman yang terbatas itu, manusia tidak akan mampu mencipta sistem hidup sendiri yang dapat menjaga dan memelihara segenap maslahah atau hal-hal yang menjadi keutamaan dalam hidup mereka. Oleh itu, manusia memerlukan sistem hidup dari Allah, Tuhan pencipta mereka yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Melalui para rasul yang dilantiknya, Allah mewahyukan kepada manusia kitabnya yang mengandungi ajaran agama yang benar darinya, iaitu Islam, iaitu agama yang menjadi sistem hidup paling baik bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah, wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nas bil qist. Demi sungguhnya kami telah mengutuskan para rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan. Dan demi sungguhnya kata Allah, kami telah mengutuskan para rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan. Mana untuk manusia mengukur mana betul, mana salah, mana yang benar, mana yang batil, supaya manusia dapat menjalankan keadilan dalam hidup, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara. Dengan senjata apa? Kitab suci, kitab Allah. Rasul menyampaikan kitab Allah. Tapi perasan tak tuan, sahabat-sahabat sekalian, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut dua, mengutuskan Rasul dengan bawa dua mukjizat. Itu satu. Tengok dalam ayat bil bayinat, walaupun diterjemah bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata, tapi al bayinat ini panggil al bayinat apa ni, untuk mengelakkan kekeliruan kita terjemah satu saja, dengan bukti-bukti yang jelas nyata. Kerana di sini bila digandingkan bayinat itu dengan kitab, maka bayinat itu dia merujuk kepada mukjizat. Kerana perkataan bayinat dalam Quran dia merujuk pada tiga. Yang pertama mukjizat. Fungsi bayinat ini adalah untuk menjadi hujah, dia panggil. Menjadi hujah, itu bayinat. Jadi hujah kebenaran Rasul pada manusia. Ada ketikanya al-bayinat memberi maksud mukjizat. Ada ketika bayinat memberi maksud kitab, dipanggil ayat-ayat. Dan ada ketika dipanggil bayinat itu merujuk kepada hujah-hujah, dipanggil berupa macam kita kata penciptaan Allah di alam ini contohnya, yang Allah Ta'ala suruh kita perhatikan. Yang dipanggil ayat-ayat Allah al-kauniyah, dipanggil ayat-ayatnya ini bukti-bukti, keterangan-keterangan yang menjadi dalil kewujudan Allah, kebesaran Allah al-kauniyah, melalui yang bersifat kejadian, dipanggil. Dipanggil ayatullah al-kauniyah, ayatullah al-Quraniyah, dan juga yang ketiga adalah mukjizat. Cuma di sini tuan-tuan sekalian perasan tak, Quran ni dia kitab dan juga mukjizat pada masa yang sama.
Jadi apabila kita merenung Quran, kita merenung kitabullah yang mengajar kita untuk menjadi neraca kehidupan kita, membezakan, mengukur betul, salah, benar, batil. Yang ketiga adalah kita sedang berdepan dengan mukjizat. Jadi begitu juga bila kita bawa Quran di depan orang lain yang belum Islam, kita mengemukakan kepada dia mukjizat. Jadi sebab itu kenapa Allah Ta'ala menjadikan Quran ni sebagai mukjizat? Kerana Nabi Muhammad SAW ini, dia adalah Rasul sepanjang zaman. Jadi maka perlu dikekalkan mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasul sampai bila-bila. Mukjizat itu ialah Quranul Karim. Walaupun Nabi sudah meninggal, tapi mukjizat baginda ada yang kekal sampai hari kiamat. Dan ada mukjizat baginda yang pada zaman dia lah kita hanya dapat baca sajalah. Kita baca saja air yang keluar daripada jari-jari Rasulullah, bulan terbelah dua. Nah, itu mukjizat yang mana yang kita baca saja. Tapi dan kita tak dapat menyaksikan sendiri. Namun Rasulullah ini dia Rasul sampai akhir zaman. Dan manusia memerlukan mukjizat untuk meyakini Rasul itu. Maka Allah Ta'ala mengekalkan satu mukjizat sampai akhir zaman, iaitu Al-Quranul Karim. Jadi kerana itu orang yang jujur merenung kandungan Quran dengan jujur, dia pasti akan masuk Islam. Dan pasti akan masuk Islam, dan itulah yang berlaku, yang berlaku. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, pada kita ini ada Quran yang dia bukan saja kitabullah tapi juga mukjizat. Tapi dengan syarat kita kena renung, kena tadabbur. Barulah kita sendiri akan nampak di mana dipanggil kehebatan Quran. Kalau kita baca saja tak merenung, kita tak masalah, kita tak nampak. Jadi sebab itu balik pada kita sebut tadi ni, Allah Ta'ala sendiri pun menyebutkan bahasanya keyakinan ni kita kena cari tiga. Yang pertama, ilmal yaqin, keyakinan berdasarkan pada ilmu. Jadi yang kita duk mengaji ni kita nak bina keyakinan berdasarkan pada ilmu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, keyakinan ni dia tidak ada pada kita. Dia datang daripada Allah, daripada taufik daripada Allah. Jadi sebab itu Ana sendiri pun selalu juga pesan pada tuan-tuan sekalian, bila jangan tuan-tuan melihat apa yang anda sampaikan itu semuanya adalah benar, kerana kita sedang berusaha saja dan boleh berlaku kesilapan. Tuan-tuan kena fokuskan kepada konten apa yang kita baca. Bila tuan-tuan yang suka mengikuti kuliah malam, kuliah maghrib dan hampir keseluruhan lah tafsir Quran, tuan-tuan kena fokus pada ayat dan berusaha untuk memahami ayat tu. Maknanya jadikanlah guru ini hanya sebagai perantara saja, dan habuan dia adalah pahala Allah Ta'ala. Sebab tu dia sendiri pun dia perlu ikhlas pada Allah. Habuan dia adalah pahala Allah Ta'ala. Dia tidak maksum, guru tidak maksum, dia sebagai perantara saja. Yang penting sangat-sangat itu ialah untuk kita mendapat keyakinan tu, dapat ilmu untuk kita meyakini apa yang ingin disampaikan oleh Allah dan juga Rasul. Jadi kerana itu, kalau tuan-tuan parti dalam kita baca kitab tadi ni rasa-rasa saya ustaz salah, tuan-tuan sampaikan saja, kerana kita akan betulkan. Dan tujuan anda ajak tuan-tuan sekalian baca ni pun sebab anda nak semak. Sebenarnya buku ni dah berbelas tahun anda tulis, dan anda akan baca teringat baca. Tapi bila anda baca depan tuan-tuan ni, mudah-mudahan tuan-tuan pun tengok sama, bantu, dan ada kesilapan huruf, jatuh huruf dan sebagainya, apa yang perlu tambah dan sebagainya. Jadi utamakan konten tu, lihat, dan kena ingat bahasanya keyakinan ilmu dipanggil ilmal yaqin baru berada di tangga yang pertama saja. Ada selepas itu dia panggil ainal yaqin. Ainal yaqin, keyakinan berdasarkan kepada perhatian sendiri, an-nazar dipanggil. Pengalaman dipanggil indrawi. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita perhati.
perhatikan kejadian Allah di alam ini, ya, perhatikan ayat-ayat Allah. Tak cukup lagi, baru tangga yang kedua ainal yaqin, yang ketiga dia panggil haqqal yaqin, dia panggil, ya, haqqal yaqin. Kita mengenal Allah daripada pelajaran kita mengaji daripada guru yang dia mengaji daripada guru dia, ya. Mana kita mengenal Allah daripada ilmu yang kita timba. Yang kedua, kita mengenal Allah daripada penglihatan kita sendiri terhadap kejadian-kejadian Allah yang depan kita. Yang ketiga adalah kita mengenal Allah melalui pengalaman kita sendiri. Dengan itu, dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita beribadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan kita baca Quran, mana kita merasai kelazatan menyebut nama Allah, kelazatan sujud kepada Allah, kelazatan membaca kalamullah. Itu dipanggil sekadar yang kita mampulah di dunia ini, sekadar itu dulu di dunia ini. Dan di akhirat nanti kita akan benar-benar melihat Allah, dan kita akan benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala, dan juga berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dipanggil itu. Di dunia ini kita belajar tentang syurga, ya, belajar tentang syurga, dan juga melihat keindahan di alam ini, yang mana Allah Ta'ala cerita ada dipanggil imbas-imbas dengan syurga, yang mengalir di bawahnya sungai, dan syurga ni mengalir di bawahnya sungai. Dalam syurga ni ada dipanggil makanan itu ini yang enak-enak dan sebagainya. Sekadar itulah. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Jawahir di bahagian awal, dia kata semua yang kamu lihat di alam ini kaitkanlah dengan syurga, kaitkanlah dengan syurga, dipanggil. Sebagai contoh, bila kita nak makan, contohnya, kita maknanya jangan lupa untuk kita ada, ya Allah, ya Tuanku, betapa enaknya makanan yang kau berikan di dunia ini, sudah tentu dalam syurga nanti lebih enak lagi, ya. Kita tengok keindahan di alam ini, betapa indahnya alam ini, bunga, tuan-tuan sekalian, pemandangan. Allah Ta'ala sudah tentu lebih indah, ya. Sebab Allah Ta'ala sebut apa dalam hadis, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan dia sukakan keindahan. Mana keindahan yang ada di alam ini, dia yang ciptakan. Sudah tentu dia zat lagi maha indah. Bayangkanlah tuan-tuan sekalian, kita melihat pemandangan yang indah di muka dunia ni pun dah terlalu menyeronokkan dah, sangat menyeronokkan. Bayangkanlah satu hari nanti kita berada dalam syurga, kita mandang kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang maha indah. Dia kata Imam Ghazali, segala yang kita tengok di dunia ini, ya, kaitkanlah dengan Quran, kaitkanlah dengan syurga, kaitkanlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah kita ini, tuan-tuan sekalian. Ataupun kalau tuan-tuan tak mau pening-pening kepala, tuan-tuan binakanlah keyakinan ilmal yaqin, ainal yaqin, dan juga haqqal yaqin dengan tuan-tuan follow ayat Quran saja. Follow ayat Quran saja. Baca Fatihah satu lepas satu, satu lepas satu, satu lepas satu, satu. Tuan-tuan akan dipanggil apa? Akan menikmati, dia panggil. Follow, ikut setiap satu ayat Quran, baca, faham, tadabbur. Mana tuan-tuan akan mengikuti setiap satu, dia panggil. Tuan-tuan tidak akan terlepas apa-apa pun. Tak akan terlepas apa-apa pun, dia panggil penghayatan batin atau penghayatan akli ke, penghayatan mata ke, penghayatan batin ke. Tuan-tuan akan melalui setiap satu. Kerana Quran ni ada ketikanya dia akan bawa kita kepada pemandangan duniawi, ya. Dia suruh kita tengok tumbuh-tumbuhan, tengok hujan, tengok langit, tengok bintang. Ada ketikanya kita akan berjumpa ayat tentang Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, dipanggil keperkasaan Allah. Allah boleh menurunkan azab kalau kamu melakukan maksiat. Ada ketika dia bawa kita pada syurga, ada kita bawa kita pada neraka. Ada ketika dia bawa kita untuk mengimbau kisah-kisah orang dulu, kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Itu dia panggil
apa ni, kalau kita rajin membaca Quran. Jadi ulama-ulama dulu dia 3 lah kitab dalam hidup dia: Quran, Sahih Bukhari, dan juga Ihya Ulumuddin. 3 tu kitab dia. Kita ulama-ulama dulu, dia pergi rumah, kita pergi rumah dia, mereka tak banyak kitab sangat. Tapi mereka baca berulang kali. Tapi orang hari ni tengok banyak kitab. Tapi banyak yang tak baca daripada yang baca. Yang banyak kitab tu pasal seronok tengok kitab. Tak ada masalah lah, janganlah tuan-tuan umpan tak beli kitab pula. Jangan, mana kena orang panggil apa, kita hidup dengan kitab ni satu benda yang baik. Tapi kena berhati-hati, jangan kewujudan banyak kitab menyebabkan kita meninggalkan Quran dan hadis, dan meninggalkan Quran dan juga hadis Nabi SAW. Balik pada yang anda sebut tadi, bangun pagi-pagi, jumpa Quran dulu, jumpa Allah Ta'ala dulu lah, sembahyang subuh dulu, jumpa Quran dulu, jumpa Rasulullah dulu. Jumpa Rasulullah dulu tu maksud apa? Tengok 1-2 hadis dulu. Tengok 1-2 hadis dulu. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sekalian, simpanlah di rumah. Kalau Sahih Al-Bukhari itu mungkin agak susah nak baca, tuan-tuan simpan di rumah Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Riyadhus Salihin. Satu hari baca 1 hadis, 1-2 hadis cukup. Jumpa Rasulullah dulu, jumpa 1-2 hadis. Nanti tuan baca banyak, nanti tuan-tuan jemu, hari ni semangat, esok tak baca dah. Biar tuan-tuan baca tu macam kita makan. Makan tu tak banyak mana sangat, tapi nanti teringat nak makan lagi. Jadi begitu, supaya kita biasa kalau orang makan kenyang tu lambat dia nak makan pula, pasal dia dah kenyang sangat, lambat lah. Tapi kalau dia makan sikit dulu, sekali lapar, dia cepat lapar, mana dia cepat dia jumpa makanan tu. Jadi tidak tuan-tuan baca agak-agak belum sampai puas, berhenti. Nanti teringat nak baca lagi. Jadi begitu. Dan juga kitab Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sebagai makanan akal dia panggil. Makanan akal, sebab dia panggil falsafah ni kena ada juga kita. Kerana falsafah ni dia mengajar kita untuk mencari, merenung hakikat kehidupan kita. Jadi tuan-tuan kena ada juga buku-buku falsafah yang tuan-tuan baca. Sama ada tuan-tuan baca, kalau tuan-tuan yang agak berat nak baca Imam Al-Ghazali, tuan-tuan baca saja Hamka. Tuan-tuan saja baca saja Hamka, falsafah hidup. Kerana Hamka pun dia banyak ambil daripada Imam Al-Ghazali juga. Hamka pun dia banyak mengambil daripada Imam Al-Ghazali. Kalau tuan-tuan baca tafsir Al-Azhar, dia panggil renungan-renungan Hamka yang berkait dengan tasawuf dan juga falsafah, itu banyak diambil daripada Imam Ghazali. Banyak diambil daripada Imam Al-Ghazali. Hamka sendiri pun banyak ambil daripada Imam Al-Ghazali. Tuan Guru ni Aziz, dia kalau tuan-tuan biasa dengar hurai-huraian tentang akhirat, tentang kerohanian, tu pun dia banyak baca, dia ambil daripada Imam Ghazali juga. Dia baca bimbingan mukminin, Mau'izatul Mukminin, dan juga Ihya Ulumuddin lah. Jadi sebab itu kerohanian orang dulu memang Allah Ta'ala mengizinkan lah. Imam Ghazali ni kalau tak dapat direct daripada dia pun kono ikut jauh, kono ikut jauh. Tuan-tuan yang rajin baca hatta karya-karya dipanggil ulama-ulama salafiyah yang buat Quranian pun sebenarnya banyak dicedok daripada Imam Ghazali juga, daripada Ihya Ulumuddin, walaupun cuma tak disebut nama dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, begitulah insya-Allah. Hari ini kita baca sampai wahyu, insya-Allah. Untuk tajuk berikutnya adalah kita berhenti pada wahyu. Hari ini mungkin kurang sikit kita baca kerana banyak kita menghuraikan dari sudut dipanggil sumber keilmuan tadi. Sebab memang begitulah, bila kita cerita tentang Rasul ini, tak dapat kita lari daripada menceritakan tentang sumber ilmu dipanggil.
sumber ilmu dalam hidup kita ini. Ranking yang pertama adalah wahyu. Yang kedua dipanggil akal, dan juga pengalaman batin dan juga pengalaman indrawi. Imam Ghazali dia kata indra manusia ada 6, bukan 5. Indra, kita kena hidup dengan 6 panca indra, bukan 5. 6 tu apa dia? Kita bilang yang 5 dulu. Yang pertama mata, yang kedua telinga, telinga, deria lihat, deria dengar, deria rasa ni lah kulit, lidah, lidah, dan juga hidung, bau. Tapi yang menjadi alat ilmu dua lah, telinga dengan mata. Tapi untuk kita berinteraksi dengan alam, merasai orang kata apa, kehadiran Allah melalui indrawi. Sebab tu disuruh kita mengucapkan alhamdulillah lepas makan, alhamdulillah lepas tidur, alhamdulillah. Lepas kalau kita melihat apa-apa pun mengagumkan kita dalam sambut masya-Allah, la quwata illa billah. Itu bila melihat sesuatu yang mengagumkan. Jadi sebab itu manusia ni dia belajar mengenal Allah melalui kelima-lima indera sebenarnya. Tapi kita dah dibiasakan dengan seolah macam belajar menimba ilmu ni dengan menghadap guru. Jadi kita hanya guna dua sajalah, mata dengan telinga saja, dengan ustaz mengajar dan juga memahati ilmu ustaz. Tapi sebenarnya Quran menyuruh kita, mengajar kita menimba ilmu dengan 5 deria ni. Dan Imam Ghazali kata tambah satu lagi, iaitu hati. Deria yang ke-6 iaitulah hati. Jadi kita hidup dengan, kalau kita gabungkan ke-6 ini, kita akan mencapai haqqal yaqin ini. Bukan sekadar ilmal yaqin dan juga ainal yaqin, bahkan haqqal yaqin. Mana hati kita ni dapat merasai kehadiran Allah dalam hidup walaupun kita belum mati, belum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan. Tuan-tuan perhatikanlah, kita akan announce daripada masa ke masa. Ada kelapangan saja kita akan teruskan bacaan kita insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama insya-Allah. Ya. Benar putuskan talian.